Adakah wajar untuk penambahbaikan dari segi bantuan-bantuan sedia ada pada tahun depan, ataupun kalau macam kali ini lebih bersasar kepada golongan-golongan yang tak pernah dapat sebelum ini? What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. So, dalam episod ini aku just nak share beberapa perkara seperti mana dalam kata posting aku sebelum ini dan posting Dr. Ashraf melalui ulasan Tengku Zafrul. Dia ada beritahu untuk golongan M40 ni ada, nanti kita akan fikirkan, ada cara penyelesaian dia. Mungkin melalui bajet 2023 ni akan diumumkan. Kita tak tahu lagi. Bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like. Dan bagi viewers di TikTok, jangan lupa follow channel Saja Sembang. Perkembangan terkini yang aku nak kaitkan ni pun adalah inti-inti dia. Sebab apa? Ini terlibat dengan statement yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia sebagai pengerusi MPN, Majlis Pemulihan Negara. So, kalau macam kita ingat pasal MPN ini adalah satu organisasi yang dia tak boleh lakukan pelaksanaan. Dia just macam advisor, nasihatkan untuk kerajaan Malaysia apa yang perlu buat, apa yang perlu buat. Tadi aku ada maklumkan melalui intro aku tadi, kalau kita lihat Tuan Ain ataupun PJR ada jumpa dengan YB Pantai Dalam. Dan aku ada dengar sedikit sebanyak lah dia punya live tu. Dan YB pun sendiri ada macam selitkan tentang ada kalau boleh macam kita ada bantuan ke, semua cerita pasal bantuan. Dia tahu tak benda ini kalau nak create satu bantuan ni, dan bantuan yang nak dapat ni pun kesan dia untuk jangka masa yang pendek sahaja. Dan benda ini pun nak kena tunggu tahun hadapan 2023. Tapi macam mana sekarang ni? Sekarang ni nak tunggu siapa? Bantuan apa yang dapat? Pengisytiharan melalui Belanjawan 2023 mesti akan dilulus. Kalau lulus pun akan tunggu tahun hadapan. Sedangkan rakyat yang memerlukan jenis-jenis orang kata bantuan, kalau kerajaan nak bagi bantuan dari segi tunai, mesti nak sekarang. Kalau boleh sediakan sekarang. Kalau tak ada, itulah jalan penyelesaian yang orang kata paling terdekat dan tak melibatkan kewangan negara. Tan Sri Muhyiddin Yassin ada maklumkan beberapa perkara yang amat penting melalui pengisytiharan yang bakal berlaku dengan kemelesetan ekonomi. Ada kebatasan dalam pelaksanaan dari segi bantuan-bantuan akan datang. Menurut data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) pada 23 September 2022, kadar inflasi Malaysia meningkat pada 4.7% pada bulan Ogos 2022 berbanding 4.4% pada bulan Julai. Inflasi makanan pula mencatatkan peningkatan yang paling tinggi, iaitu 7.2% berbanding pada bulan Julai, iaitu 6.9%, dan kekal sebagai penyumbang utama kenaikan inflasi di negara kita. Ekonomi sebenar Malaysia pada masa ini adalah agak kurang memberangsangkan walaupun terdapat peningkatan sementara KDNK. Pakar-pakar menjangkakan ekonomi dunia dan Malaysia akan mengalami kemelesetan pada tahun hadapan. Pada masa yang sama, kedudukan fiskal kerajaan juga dijangka akan agak terbatas pada tahun-tahun hadapan, dan ini akan menghadkan tindakan kerajaan untuk merangsang ekonomi menerusi pakej-pakej rangsangan ekonomi dan bantuan rakyat seperti mana yang dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini. So, yang dimaklumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, mungkin ada di antara korang suka Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab apa? Waktu ketika itu memang banyak bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan dulu. Tetapi tidak bagi sekarang. Sebab kali ini orang kata situasi amat berbeza. Dan dengan kemelesetan yang bakal kita lalui nanti memang agak-agak kritikal. Sebab itulah sebagai orang kata advisor ataupun penasihat kepada kerajaan, iaitu MPN ni, dia dah cuba untuk nak usulkan beberapa perkara tertentu untuk memulihkan ekonomi negara dengan pelaksanaan yang cepat. Tetapi masih lagi terkedek-kedek lagi lah, masih lagi belum dilaksanakan sepenuhnya. Tetapi kita tak tahu sebab apa. Ini depends pada Belanjawan 2023 nanti yang akan menyusul. Cumanya dekat sini aku nak bagi tahu korang, kalau kita lihatkan sekarang, situasi sekarang, memang bantuan-bantuan kalau dilampirkan, orang kata cadangan ini
mana-mana YB, mana-mana yang orang kata berbangkit, isu ni akan membantu PJR dengan bantuan. Tetapi benda ini sekiranya sebut pasal bantuan, biasanya orang kata kurang, okey, dapat keseluruhan kemanfaatan tu kepada orang kata yang terkesan ini. So sebab itulah kita ini nak pulih secara keseluruhan. Kita nak keluarkan kepompong ini ada masalah tertentu dengan tunggakan dan sebagainya. So sebab itu kalau kita lihat melalui orang kata statement yang dikeluarkan oleh KJ, okey, baru-baru ni sebagai Menteri Kesihatan, rakyat yang ada timpa masalah kesihatan mental ini semakin lama semakin naik. Ini bukannya perkara yang mudah untuk kita dengar sebenarnya. Kat luar sana tak hadapi. Tapi kalau macam keluarga korang yang terdekat, kalau kata termasuk dalam golongan ini, mungkin korang pun akan faham dan perlu kita ni lakukan sesuatu. Kerajaan perlu lakukan sesuatu. Okey, jom aku tunjuk kat korang, okey, melalui kata paparan ini, video ini apa yang diperkatakan oleh KJ. Dapat dilihat melalui data yang kita perolehi daripada talian bantuan sokongan psikososial yang telah dimulakan sejak bulan Mac pada tahun 2020 at the beginning of the pandemic. Daripada jumlah 307,000 lebih panggilan yang diterima, sebanyak 74% panggilan memerlukan sokongan emosi dan kaunseling disebabkan stres yang kronik, kemurungan dan keresahan sepanjang tempoh pandemik COVID-19. That's about 227,000 people with genuine concerns over their mental health. Antara faktor-faktor penyebab adalah hilang punca pendapatan, kehilangan pekerjaan, krisis kewangan, masalah hubungan keluarga dan juga kematian orang tersayang, konflik keluarga, keganasan dan juga penderaan. Kita lihat dekat sini, ini adalah sedikit orang kata rakyat, okey, yang mungkin dia ambil satu solution untuk call pihak talian kasih di 15999 macam itulah, okey. Dan untuk mengetahui korang, ini sedikit sahaja, belum lagi yang mungkin tak tahu info ini untuk kita orang kata sampaikan. Okey, ada masalah-masalah, okey, kewangan, masalah macam ni, masalah keluarga dan sebagainya. Takkan ini tak masuk lagi okey, yang mana akan kita rakyat Malaysia akan lalui kemelesetan yang paling teruk sekali dalam sejarah dunia. Ini bukan berlaku dekat Malaysia saja, tetapi global. So sebab itulah apa pilihan kita. Sebab yang bakal kita nak tunggu melalui Belanjawan 23 ini, dari segi bentuk bantuan tu yang dapat membantu secara keseluruhannya bagi kelompok-kelompok yang bersasar ni, ataupun melalui tuntutan ini adalah jalan penyelesaiannya yang perlu kita ambil perhatian. Ingat, seperti mana yang Tan Sri Muhyiddin Yassin kata, kebatasan disebabkan fiskal yang orang kata yang tak mampu. Takkan negara ni nak keluarkan lagi bentuk bantuan dari segi bantuan tunai tertentu dan sebagainya. Sebab apa? Kebatasan tu. So sebab itulah langkah yang bijak adalah tuntutan Kuala XP, yang mana mereka ini yang bersasar ini mampu membayar, okey, dari segi apa-apa jua hutang-hutang yang tertunggak itu. Itu sahaja perkongsian dalam episod kali ini. Diharap sikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saya Sembang. Aku Faizuan. Assalamualaikum.